Kita sudah baca hadis yang pertama, tapi hadis yang pertama tu panjang juga. Perbincangannya pun panjang juga, jadi tak ada habis baru ni. Kerana itu moleklah kalau kita tengok semula sambungan iaitu pada muka surat 329 tu kan, nota 364, nota 364, iaitu selepas Nabi SAW cerita, dia kata aku kembali lagi kepada Musa, tetapi Musa tetap berkata, kembalilah lagi merayu kepada Tuhanmu. Aku berkata, kata Nabi SAW, aku berasa malu, yakni untuk merayu lagi kepada Tuhanku. Situlah nota 364. Apa Nabi SAW berasa malu tu. Sebelum pada tu tak berasa malu. Apabila tinggal 5 saja lagi semaya tu kan, setelah 50 asalnya, kurang 5 tinggal 5, situ baru dia kata dia berasa malu. Tapi daripada jawapan Nabi SAW dan permintaan Musa tu, suruh pergi suruh pergi minta lagi, merayu lagi, biar kurang lagi, menunjukkan bahawa bukan tak boleh kurang tu, bukan tak boleh kurang. Berhenti sekat tu je. Nabi SAW tak faham gitu. Walaupun sebelum pada ni kan dia sudah kata, bila sebelum pada ni muka surat 328, Musa kata, kembalilah kepada Tuhanmu kerana umatmu tidak mampu. Aku pun kembali lagi merayu kepada Tuhanku. Akhir sekali Tuhan berfirman, itulah 5 sembahyang, dan ia sebenarnya menyamai 50 sembahyang. Itu 5 sembahyang menyamai 50 sembahyang. Dia sudah sebut dah situ. Yang ni Tuhan berfirman, itulah 5 sembahyang. Kira-kiranya Nabi SAW rayak pada Nabi Musa. Bila Nabi Musa suruh pergi pula, lagu ni lah. Dia kata Tuhan sudah kata gini dah. Tapi Musa tidak faham bahawa ini adalah keputusan muktamad dah. Dia tak faham gitu. Tak boleh dah kurang daripada ni. Nabi SAW pun tak jawab. Bila Musa kata pergilah pula, dia tak kata tak boleh pergi dah. Sani kan, aku rayak dah kan sani, Tuhan sudah kata begini-gini. Dia tak ada kata begitu, tidak boleh diubah dah ke apa, tak ada. Cuma dia kata saya berasa malu. Kira-kiranya boleh ada ruang lagi tu. Ada ruang lagi tu. Dan apa hikmat ruang lagi tu? Ada. Cuma dia tidak pergi kerana berasa malu. Bukan dia faham daripada situ memang tak boleh dah, tak ada ruang dah. Kalau lagu tu nampaklah Nabi SAW tak faham, Nabi Musa pun tak faham. Kalau kita kata tak ada ruang dah, suruh pergi semacam, minta lagi. Dengan sebab itulah Nabi SAW jawab, dia berasa malu. Bukan kerana tak boleh dah, macam mana nak perginya, dan bukan Tuhan kata dah tak boleh, tak berubah dah, tak dah lagu tu. Dia tak jawab gitu. Apa dia berasa malu? Apa dia berasa malu? Ni kita dapat lihat pada nota 364 tu. Kenapa tidak sebelum tu berasa malu? Ketika tinggal 10 lagi ke 15 lagi ke ataupun atas lagi pada tu, kenapa tidak berasa malu? Jadi jawapannya kita tidak nak baca semua, boleh baca sendiri. Dalam nota 364 tu, sekurang-kurangnya beberapa baris daripada permulaan nota tu, 4-5 baris, itu situ honanya. Sekurang-kurangnya ada 4 sebab kenapa beliau berasa malu apabila sampai ke peringkat ini. Iaitu ada 4 sebab, sekurang-kurang. Mungkin ada lagi yang lain lagi. Tapi sekurang-kurangnya 4.
Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang telah mengetahui bahawa para nabi sebelum baginda ada yang menerima daripada Allah 2 sembahyang, ada 3, ada 4, malah ada yang telah menerima 5 sembahyang untuk dikerjakan dalam sehari semalam. Dia sudah tahu dah. Sekurang-kurang yang diterima mereka ialah 2 sembahyang. Orang dulu, umat dulu. Rayuan agar dikurangkan lagi daripada 5 tidak bersesuaian dengan kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu sekalian nabi, Sayyidul Mursalin. Orang panggil Sayyidul Mursalin nabi kita. Ia juga tidak cocok dengan umat beliau yang disebut sebagai sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas dan sebagainya, banyak lagi lah ayat-ayat seumpama itu. Kehormatan beliau dan umatnya dirasakan tercabar apabila sembahyang yang merupakan sebaik-baik amalan dikerjakan mereka kurang daripada orang-orang lain. Inilah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa malu kepada Allah. Itu kalau orang lain ada 5, ada 4, 3, 2 ada. Kalau dia minta kurang lagi, jadi mana kelebihan umat ni? Di mana kelebihan dia tu sendiri? Dia kata penghulu sekalian Nabi, sekalian Rasul. Umat ni pula sebaik-baik umat. Tiba-tiba sembahyang ni, ya Allah SWT bagi hadiah kepada dia pada malam tu, berbeza daripada hukum-hukum lain. Tiba-tiba sembahyang ni kurang daripada orang lain, tak pernah sabar. Asal itu dia berasa malu. Itu salah satu sebab dia berasa malu. Yang kedua, Allah mengurangkan 5 sembahyang. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali merayu kepadanya, akhir sekali yang tinggal hanya 5 sembahyang sahaja. Jikalau Nabi sallallahu alaihi wasallam terus merayu, mungkin juga Allah menghapuskan langsung kewajipan sembahyang daripada mereka. Kalau itu berlaku, berarti tiada lagi kebaikan di dalam agama yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri telah bersabda, la khaira fi dinin la laysa fihi ruku'. Bermaksud tiada langsung kebaikan pada agama yang tidak ada sembahyang. Dia sendiri duk kata sokmo gitu. Dia sendiri duk kata sokmo, duk ajar. Okey. Tiba-tiba dah 5 kan, sebelum pada ni 5 kurang, tinggal 5 boleh jadi 5 terus. Jadi tak ada langsung. Bila tak ada langsung, tak ada kebaikan pada agama ni. Ciri agama yang baik, tak cara lah sesat gapo pun tak cara. Dia mesti ada sembahyang. Kalau tak ada sembahyang, tak ada kebaikan langsung, bukan agama tu lagi. Dia sudah nampak dah. Ni tinggal 5. Sebelum pada ni 5. Boleh jadi kalau minta 5. Jadi kalau lagu tu habis, tak ada lah. Seseorangnya macam cari peluang, ambil kesempatan daripada situ untuk melepaskan diri daripada tanggungjawab. Dari satu segi, untuk melepaskan diri, tak mahu, tidak sudi menerima hadiah Allah Subhanahu Wa Taala, tak pernah sama. Itu dia berasa malu. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadis hasan itu ada yang kita sebut itulah, pengarang-pengarangnya itulah. Yang ketiga, sembahyang adalah hadiah dan kurniaan istimewa daripada Allah untuk Muhammad dan umatnya. Cara pengurniaannya juga berbeza daripada yang lain-lain. Ia dikurniakan ketika Nabi SAW diberikan penghormatan begitu tinggi pada malam Mi'raj. Seandainya beliau terus merayu setelah tinggal hanya 5 sembahyang, mungkin yang 5 itu juga ditarik balik. Jika itulah yang berlaku, maka seolah-olahnya beliau menolak atau tidak sudi menerima hadiah daripada Allah. Bukankah itu merupakan suatu kebiadaban? Itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW malu untuk kembali merayu lagi. Itu yang ketiga. Dia berasa malu lebih kurang dengan yang kedua juga, tapi ada sedikit perbezaan dari segi cara tu Nabi SAW, kaifiat sya'ni, kaifiat hali, yang sebelum ni kita sudah bincangkan.
Mula-mula sekali Imam Bukhari buat tajuk tu, dia nak menyatakan bagaimana cara Nabi, cara Allah bagi suasana tu, bagaimana. Memang istimewa lah. Sampai ke satu tempat Jibril pun tak boleh naik. Padahal Jibril dia bawa dia daripada bumi ni, bawa dia daripada bumi sampai ke tempat tu tak boleh naik dah. Dia sendiri naik. Tiba-tiba ni kalau kita kata dia merayu lagi, macam tidak sudilah. Sedangkan hadiah tu istimewa malam tu. Istimewa. 3 hadiah yang diberi pada malam tu. Yang pertama sembahyang 5 waktu. Yang kedua ialah akhir surah Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, dan seterusnya 2 ayat. Itu malam Mi'raj tu. 2 ayat di akhir surah Baqarah. Sebab tu istimewa ayat tu. Dan Nabi SAW pun ajar dekat nak tidur baca waktu banyak dah. Ada tempat-tempat lain pun memang istimewa. Dan yang ketiganya, sesiapa yang mati dalam keadaan Islam, beriman, Allah Subhanahu Wa Taala jamin untuk mengampuninya. Boleh diampun dosa belah mana pun kalau dia bertaubat. Selain daripada syirik tak boleh. Kalau selagi dia tidak syirik, dosa belah mana pun kalau dia bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala berjanji, jamin boleh jadi dia diampunkan. Dia mati dalam keadaan bersih, boleh diampunkan. Kalau kena seksa gapo tu, memanglah itu pun hak dia sebut juga. Tapi kalau dia nak hapuskan dosa, boleh. Belah mana dosa? Ini kelebihan orang yang beriman. Tapi tentu sekali lah kita kata, orang lagu mana tu hak Tuhan nak ampun tu setelah melakukan sekian banyak dosa? Agaknya ialah tidak guling lah, kita kata muka tak bui guling batin tu kita kata. Tapi menangis tak kira lah tengah malam, berubah sungguh lah kira-kiranya orang tu. Ya. Boleh jadi Allah SWT ampunkan dosa dia. Ini 3 kali hak dia beri pada malam tu. Lepas tu sembahyang lah hak paling istimewanya. Daripada 3 tu sembahyang lah. Sebab ia merupakan ketaatan. Ia merupakan ketaatan dan keistimewaan. Yang Allah SWT bagi tu dalam hak banyak-banyak. Itu yang ketiga. Yang keempat, jadi biadab lah. Sedangkan Nabi SAW itu Allah SWT pun sebut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya paling mulia, paling istimewa. Dia pun diutuskan liutammima makarimal akhlak. Yang diutuskan dia untuk mengajarkan akhlak yang mulia. Tiba-tiba akhlak nombor 1 sekali orang Islam, dia kena akhlak dengan Allah, adab dengan Allah, itu nombor 1 sekali. Yang kedua, adab dengan Rasul. Lepas tu baru orang lain ni ada belaka adabnya. Tapi nombor 1 sekali Allah. Tiba-tiba Nabi ni yang paling istimewa akhlaknya, dengan Allah pun tidak ada akhlak, tak pernah sabar tu. Benda tak pernah sabar. Sebab itu dia berasa malu. Yang keempat, setelah tinggal hanya 5 sembahyang, dan Allah pula berfirman, keputusan ini tidak akan diubah lagi di sisiku, atau keputusan ini tidak diubah di sisiku. Baru ni kita ada dalam matan tu terjemah gitu. Dalam ni terjemah tak serupa, sebab kita mengambil kira ada orang yang pendapat begini, yang berpendapat begini. Nabi SAW terus menangkap maksudnya, bahawa 5 sembahyang itulah yang diredai Allah dan direstuinya untuk umat ini. Bapa selepas hak lain dia tak kata begitu. La yubaddalul qawlu ladayya. Ni 5 sama dengan 50, hak ni tidak berubah. Bapa kata begitu. Nabi faham, dia tangkap bahawa hak ni sebenarnya hak Tuhan kena, hak Tuhan nak untuk umat ini.